Hijrah saya ni sebenarnya ada 3 peringkat. Mudah saja, 3 peringkat. Saya pernah beragama Buddha selama 13 tahun. Saya pernah beragama Kristian selama 14 tahun. Dan saya sudah beragama Islam 27 tahun. So 3 peringkat. Nah, persoalannya, macam mana saya boleh berhijrah daripada Buddha kepada Kristian, dan Kristian akhirnya saya memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu, dan saya harap bahasa Melayu yang saya cakap kamu bisa faham. Kalau tak bisa faham, buat-buat faham. Boleh ke? Okey. Dan nama saya Lim Jui Sun daripada Malaysia. Okey. Saya memeluk Islam 27 tahun yang lalu. Dan pagi ni saya akan bincang sedikit mengenai hijrah saya. Macam mana saya boleh memeluk agama Islam. Okey ke? Okey. Hijrah saya ni sebenarnya ada 3 peringkat. Mudah saja, 3 peringkat. Saya pernah beragama Buddha selama 13 tahun. Saya pernah beragama Kristian selama 14 tahun. Dan saya sudah beragama Islam 27 tahun. So 3 peringkat. Nah, persoalannya, macam mana saya boleh berhijrah daripada Buddha kepada Kristian, dan Kristian akhirnya saya memeluk agama Islam. Macam mana boleh berlaku? Okey, mari kita lihat peringkat pertama dulu. Saya dilahirkan dalam keluarga, okey, sebenarnya beragama Buddha tu nama aja. Asalnya adalah BTC. Apa tu BTC? Buddhism, Taoism, Confucianism. Dia gabungan ketiga-tiga agama ini. So di rumah saya banyak menyembah patung berhala. Okey, banyak menyembah patung berhala. Pada usia kecil, lebih kurang 10 tahun, fitrah saya kurang selesa nak menyembah berhala. Kurang selesa. Dan pernah berlaku satu peristiwa di rumah. Saya mempunyai ramai adik-beradik. 11 adik-beradik. Ramai kan? Satu bapa, satu ibu. Satu producer, satu manufacturer. So 11 adik-beradik. Dan pernah berlaku dalam rumah, ramai adik-beradik sakit, demam, batuk, sesama dan sebagainya. Dan mak saya bila sembah Tuhannya, okey, minta tolonglah sembuhkan anak dia, tak baik-baik. Maka mak saya mula mempersoalkan Tuhan yang dia sembah ni kurang berkesan. Maka mak saya nak pergi beli Tuhan baru. Orang Indonesia biasa beli Tuhan baru? Tak ada ya? So mak saya ni rasa Tuhan yang dia sembah ni tak kuat, tak hebat. Maka nak beli Tuhan baru. Dan dia bawa saya ke kilang. Kilang yang jual patung berhala. Dan saya amat bertuah, di luar kilang tu ada orang sedang buat patung berhala. Di sebelahnya ada orang sedang sapu cat. Sapu cat? Tahu cat? Dan di sebelah sekali itu tempat untuk mengeringkan. Bila dah siap, bawa masuk ke dalam kilang, bersedia untuk dijual. Dan mak saya bila masuk ke dalam tuan punya kedai tanya, "Makcik, kamu nak beli Tuhan mana satu?" Maka mak saya kata, dia nak beli Tuhan yang boleh menyembuh, boleh menjaga kesihatan anak-anaknya. Maka dia pun recommend lah satu berhala, dan mak saya pun beli, bawa balik, sembah. Dalam hati saya, dalam otak saya sedang
saya sedang mempersoalkan, saya sedang bertanya satu soalan. Sebenarnya manusia cipta Tuhan ke Tuhan cipta manusia? Di kilang ini manusia cipta Tuhan. Kalau manusia cipta Tuhan, saya tak mau sembah Tuhan, saya mau sembah manusia. Kenapa? Sebab manusia yang cipta Tuhan. Kalau Tuhan cipta manusia, saya tak mau sembah manusia, saya mau sembah Tuhan. So sejak kecil lagi, bila mak saya menyembah berhala, fitrah saya tak selesa. Saya tahu dia bukan Tuhan, saya tahu orang yang buat. Boleh faham? Peristiwa yang kedua, mak saya bila bawa balik ke rumah, mak saya sembah, dan dia ajak anak-anak semua kena diri kat sebelah dia, semua kena buat tangan macam ni, dan mak saya yang bercakap dengan Tuhan. Mak saya jadi imam, dia cakap dengan Tuhan. Okey, dan saya tanya mak saya, mak apa pasal you cakap kat dia, dia tak jawab. Kena lempang. Tahu lempang? Tampal. Okey. Oh, tampal. Tampar. Ingat tampal. Kalau L tu tampal, kan? R ke? Okey. So selepas itu saya sangat takut nak tanya soalan. Sebab apa? Sudah kena sekali. Dan pernah berlaku di depan rumah saya, berlaku kebakaran. Rumah dulu kan rumah papan. Lepas tu di depan rumah tu banyak pokok-pokok ya. Berlaku kebakaran. Kami disuruh keluarkan barang-barang berharga, tunggu dekat gate. Kalau angin tu kuat, api tu merebak kat rumah, rumah kena bakar, ambillah barang-barang berharga, lari. Semasa menunggu dekat gate tu, datang satu soalan saya ke otak saya. Saya mau tanya mak saya, sebab rumah saya ni ada banyak patung berhala, ada banyak Tuhan, tapi Tuhan semua bagus, hidup harmoni, tak gaduh-gaduh, banyak Tuhan. So saya nak tanya mak saya, mak, kalau api tu merebak, rumah kita kena bakar, macam mana dengan Tuhan-Tuhan yang kita ada banyak-banyak ni? Mereka akan turun lari keluar, atau duduk di situ tunggu kita selamatkan dia? Alhamdulillah, nasib baik saya tak tanya. Kalau saya tanya, mungkin telinga sebelah kiri ni hari ini tak bisa dengar lagi. Bagi saya, itu Tuhan tak bisa jaga dirinya, macam mana nak jaga kita? Dia sendiri bila rumah kena bakar, dia tak tolong padamkan api, dia tak boleh selamatkan kita, malahan kita kena selamatkan dia. Apa punya Tuhan, kan? So sejak usia kecil saya menolak menyembah berhala. Faham ke? Dan macam mana saya boleh memeluk agama Kristian, masuk agama Kristian? Saya masuk agama Kristian, dalam agama Kristian selama 14 tahun. Pengalaman saya adalah di kampung saya ada sebuah gereja, dan setiap hari Ahad mereka akan edarkan bagi makanan kepada masyarakat di situ. Tahu bagi makanan? So kita tahu, oh, orang gereja ni orang baik, selalu bagi bantuan, bagi makanan kepada masyarakat di situ. Dan pengalaman saya, macam mana boleh pergi ke gereja pula, macam mana boleh saya tertarik kepada Kristian? Dia ada mengena dengan bola sepak bola. Sebab di Indonesia dia terbalik, kan? Kita makan nasi sini, nasi makan nasi juga. Oh, okey, bukan semua terbalik lah. Okey. So saya menyaksikan perlawanan bola sepak, dan kemudiannya pergi tengok bola, ya. Ada pengalaman ni bila kita pergi main bola di satu padang, sini panggil padang juga, lapangan. Okey. Dan sebelah lapangan tu ada sebuah masjid. Karya kat masjid tu ada di kalangan mereka tak selesa orang bukan Islam main bola di situ.
Maka bila nampak muka macam ni, nampak tak mata sepet, rambut lurus, dia halau, dia marah, pergi jangan main kat sini, macam tu. Dan akhirnya kami terpaksa cari tempat baru. Dan teringat dalam otak saya, di belakang gereja tu ada satu lapangan, satu padang. Maka kami ramai-ramai pergi jumpa pastor. Dia punya sini panggil pastor, Pak pendetanya. Okey, kami pergi jumpa pendetanya dan kami tanya, nak minta kebenaran kami nak main sepak bola di sini boleh? Bisa. Dia kata, you are most welcome. Amat dialu-alukan, you are most welcome. Dia sangat suka bila kita nak main bola di lapangan di padang gereja tu. So tiap-tiap hari kita pergi main bola lah. Kadang-kadang bola ni terkena cermin tingkap pecah. Itu pendeta dia tak marah. Dia kata, tak apa-apa, kamu terus main, nanti kita ganti. Kadang-kadang kena spotlight pecah, dia pun tak marah. Dia kata, tak apa-apa, teruskan, nanti kita ganti. Bayangkan kalau orang bukan Islam main bola di depan sana, bola terkena cermin tingkap pecah, pengerusi masjid cakap apa? Tak faham. Sini ada pengerusi masjid tak? Kalau bukan Islam main bola, sepak bola, bola terkena cermin tu pecah, pengerusi cakap apa? Marahkah? Ataupun main pecah lah, satu saja pecah, lain-lain kan? Bukan saja dia tak marah, malahan dia sediakan makanan dan minuman untuk kami. Setiap kali habis main sepak bola habis, dia sediakan makanan dan minuman, dan pendeta tu akan duduk bersama-sama dengan kami, tanya khabar, tanya pekerjaan ibu bapa, tanya pelajaran kami. Yang paling best, dia offer tuition free. Tahu tuition free tak? Sama tak bahasa tuition? Pengajian dia kajian. Dia tawarkan kajian free dalam gereja. Maksudnya kami semua pergi sana belajar tuition free aja. Nampak tak layanan mereka? Selepas beberapa bulan kami main sepak bola, banyak tingkap pecah, spotlight pecah, makan free, minum free. Terhutang budi. Bukan terhutang body terhutang budi saja. Maka apa berlaku? Dia mula ajak kami ke dalam gereja, masuk ke dalam gereja untuk mengikuti program. Okey? Dan kami pun pergilah. Masa tu ajak kami pergi ke Christmas, sambutan hari Natal. So kami pergi, pakai smart kami pergi. Tapi pengalaman saya ni, bila sampai ke pintu gereja tu, gate gereja tu, saya rasa amat terharu. Sebab apa? Pendeta dengan ketua-ketua gereja, mereka menunggu di depan pintu atau di depan gate tu dan menyambut kami. Hai Lim, hi, thank you for coming. Wow, thank you, please come. Wow, kami dilayan macam VIP. Saya dah memeluk agama Islam, masuk Islam 27 tahun. Jarang-jarang penganjur Islam tunggu saya kat gate. Jarang. Yang banyak yang saya masuk, saya kena cari lagi, mana satu penganjur, siapa dia? Layanan tu, nampak tak cara dakwah mereka? Dan saya masih ingat lagi bila masuk ke dalam gereja, bila masuk saja, orang-orang gereja semua mereka berdiri dua baris dan mereka tepuk tangan, mereka nyanyi lagu, mereka welcome. Dia ada sebuah lagu dipanggil welcome song. Dia welcome kami datang. Wow, tak pernah dilayan manusia sedemikian dalam hidup saya. Dan sebelum mula majlis itu, saya sempat pergi ke tandas. What is tandas in Indonesia? WC, toilet. Saya pergi toilet. Saya terkejut. Toilet gereja tu begitu bersih sekali. Lebih bersih daripada toilet WC rumah saya.
Saya masih ingat lagi selepas saya memeluk Islam, ramai banyak masjid jemput saya, surau jemput saya ceramah, berkongsi pengalaman. Setiap kali sebelum saya berceramah, saya akan pergi WC dulu. Ada setengah-setengah WC ya, saya belum masuk tau, lalu saja saya tak mau masuk. Saya tak mau masuk. Saya tekan brake. Tahu kenapa? Sebab bau dia pekat. Ada setengah-setengah WC ya, sebab tak boleh tahan terpaksa masuk. Tapi ada setengah-setengah kita kena letak tangan begitu. Tahu kenapa? Sebab tak ada kunci. Sebab orang Islam ni dia banyak kuat tawakal. So pengalaman tu. Dan kemudiannya bila kita masuk dalam gereja, ada nyanyi lagu, dia ada doa, lepas tu dia ada khutbah. Yang menarik perhatian saya adalah khutbah. Sebab cara penyampaian tu, cara pendeta tu menyampaikan tu, memang syok. Cerita dia memang menarik. Dia tak macam Islam. Saya bukan cakap di Indonesia tau, Malaysia. Bila kita bagi khutbah, biasanya khutbah dia macam mana? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kamu dah dengar bunyi macam ni, kamu rasa apa? Rasa mengantuk, betul? Tapi gereja, how's everyone? Cakap beza je kan? So saya sangat tertarik dengan khutbahnya. Dan akhir sekali kami disediakan makanan buffet, disediakan hadiah. Pengalaman kali pertama pergi ke gereja tu sangat-sangat best. Dan kita pergi tiap-tiap minggu dah. Akhirnya 90% remaja di kampung saya ni memeluk agama Kristian. Tak ada satu pun masuk Islam. Walaupun ada banyak masjid, ada banyak surau, tetapi tak ada orang tertarik kepada agama Islam. Maka saya memeluk agama Islam, tertarik kepada agama Kristian bukan kerana ajaran agama tu, tetapi akhlak penganut tu, akhlak pendeta tu, akhlak orang gereja tu. Nah, persoalan peringkat ketiga pula, macam mana saya boleh tertarik nak memeluk agama Islam? Sebenarnya saya tertarik kepada agama Islam ada kena mengena dengan satu tempat hiburan. Sini faham hiburan? Yang beroperasi malam-malam punya. Tahu malam-malam? Namanya dipanggil disco. Sini panggil diskotek ya. Biasa tak? Bila kali terakhir kita pergi ya? Saya pergi ke diskotek. Tak tahu diskotek tu apa? Ini semua kaki masjid. Mana tahu diskotek tu apa? Diskotek ni orang mengaji tengah malam punya. Dia berzikir tengah malam punya. Dan saya pasal kat diskotek ni, saya terjumpa seorang haji. Dia kerja sebagai security. Tahu security tak? Sampam. Oh, nasib bukan sampah. Sampam Maksud security bouncer. Okey. Dan saya mula berkawan dengan dia. Dia suka kawan dengan saya kan. Kita jadi kawan baik. Dan suatu hari habis disko tu, disko sudah tutup 2-3 pagi, dia ajak saya pergi ke rumah dia. Dia buat coffee, black coffee. Dia bagi saya itu biskut Jacob, cream crackers. Okey. Dan dia ajak saya ni, dia pasang satu tape debat antara Sheikh Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. Pernah dengar tak? Sheikh Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. Debat ni debat di Amerika Syarikat. Tajuk debatnya adalah, Is the Bible God's Word? Adakah Bible tu kalam Allah? Tajuk tu. Kita tonton bersama. Wah, selepas saya tonton tape itu, panas. Tak panas? Sebab Sheikh Ahmad Didat, dia gunakan 40 minit. Dia buktikan, dia bagi hujah
membuktikan bahawa Bible tu bukan kalam Allah. Dialah 40 minit, satu persatu dia bagi. Sebagai seorang Kristian pada masa itu, panas. Faham tak panas? Marah. Marah ni ada dua sebab. Marah sebab sesuatu yang dia kata buat kita tak selesa, kita marah. Satu. Yang kedua, kita marah ni kadang-kadang disebabkan itu kebenaran, kamu tak bisa terima, kamu susah nak tinggalkan yang batil, nak terima yang benar. Kadang-kadang begitu. Okey? So apa berlaku? Saya minta tape tu bawa balik rumah, saya tonton berpuluh-puluh kali. Dan saya beli tape-tape semua tu. Makan belanja dekat RM10,000. Saya tak tahu Indonesia berapa juta. RM10,000 berapa juta ya, agak-agak. Tak tahu ya, tak apalah. Okey. Dan saya buat kajian. Saya buat kajian selama 2 hingga 3 tahun. Akhirnya saya ada kesimpulan untuk peribadi. Dengan elok-elok ya. Ini saya hanya berkongsi pengalaman hijrah saya. Bukan saya nak sengaja menceritakan agama lain, tidak. Tidak ada niat nak pergi memburukkan. Hanya apa yang buat saya susah nak terima. Dan saya ada kesimpulan. Kesimpulan saya adalah, bagi saya, Bible, the Holy Bible ataupun Alkitab bukan kalam Allah, tetapi kalam manusia. Dan saya tak menafikan dia ada mengandungi sedikit kebenaran, tapi kebanyakannya adalah kalam manusia. Saya bagi bukti. Ada bukti yang buat saya susah nak terima. Contoh ya, kitab Genesis chapter number 2 verse number 2. Dalam kitabnya sebut, and God created the heaven and the earth in 6 days, but on the 7 days God rested. Dia kata Tuhan menciptakan alam ini dalam 6 hari. Pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Ini Tuhan beristirahat tak? Dalam Islam Allah beristirahat tak? Allah penat tak? Dan dia kata Tuhan beristirahat, maksudnya Tuhan berehat, perlu berehat. Apa maksudnya? Dia bagi sifat manusia kepada Tuhan, beristirahat. Betul? Yang beristirahat ni sifat Tuhan ke sifat manusia? Sifat manusia. Kalau sifat manusia, siapa yang mengarangnya? Manusia lah. Sebab itulah ini bukan kalam Allah, ini kalam manusia. Boleh faham? Inilah yang buat saya susah nak terima, tak boleh terima, susah nak terima, bagi sifat yang salah kepada Tuhan. Dan saya baca lagi in the book of Genesis chapter number 6 verse number 6. Dia sebut tentang and God regret create mankind on earth. Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Tahu tak menyesal? Tuhan cipta manusia, contohnya Tuhan cipta budak Cina ni, tiba-tiba menyesal. Patutnya cipta mata dia besar, tapi mata dia kecil. Kalau besar kan handsome. Betul? Adakah Tuhan akan menyesal? Menyesal maksudnya Tuhan tak ada ilmu masa depan. Dia dah cipta, menyesal. Menyesal tu sifat Tuhan ke sifat manusia? Kalau sifat manusia, siapa yang mengarang? Manusia lah. Maka itulah yang buat saya susah nak terima. Sebab bagi sifat manusia kepada Tuhan, walaupun ayat ini maksudnya rehat di sini, kalau kita baca bahasa asalnya bukan rehat. Bahasa asalnya Tuhan berhenti daripada mencipta. Alright? You read the Hebrew language, it means stop from creating. Berhenti daripada mencipta. Tak ada masalah. Tetapi masalahnya kalau kita baca Exodus chapter 31 verse 17, okay, ayat satu lagi dia kata Tuhan beristirahat dan he was refreshed. Maka refresh di sini bukan berhenti daripada mencipta lagi. Refresh berarti Tuhan betul-betul beristirahat.
Maka ini sifat yang salah kita bagi kepada Tuhan. Itu sifat manusia. Dan satu lagi surah yang saya baca yang menceritakan tentang kejadian macam mana Tuhan menciptakan seluruh alam ini. In the book of Genesis chapter number 1, kalau kita baca keseluruhan, dia ceritakan tentang ciptaan Tuhan mengenai alam ini. Ciptaan Tuhan pada hari pertama, cahaya, ada cahaya, Tuhan cipta cahaya, dan siang dan malam. Hari kedua, langit. Ketiga, bumi. Keempat, matahari. Kelima, binatang laut ataupun seafood. Keenam, manusia. Ketujuh, beristirahat. Okey, mari kita tengok hari pertama, ciptaan Tuhan pada hari pertama. Anggap kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh belum cipta lagi. Hari pertama, creation of God. Okey, on the first day, pada hari pertama ada cahaya. Tuhan cipta cahaya dan cipta siang dan malam. Macam mana kita boleh dapat fenomena siang dan malam? Macam mana kita boleh dapat siang kemudian malam? Macam mana? Dia putaran bumi dan putaran matahari, barulah dapat siang dan malam. Kalau tak ada bumi, tak ada matahari, boleh dapat tak siang dan malam? Tak bisa. Masalahnya bumi dicipta hari yang ketiga, matahari cipta hari yang keempat. Tanpa bumi, tanpa matahari sudah ada siang dan malam. Macam mana? Yang kedua, dia cerita hari pertama ciptaan Tuhan cahaya. Cahaya ni datang pada mana? Matahari. Masalahnya matahari cipta hari yang keempat. Macam mana bisa hari pertama ada cahaya? Takkan dia pakai torchlight? Ini masalahnya apa? Ini masalahnya karangan manusia, pemikiran kefahaman manusia yang bercanggah dengan fakta sains, yang yang buat saya ni susah nak terima. Satu lagi contoh, kalau kita baca Genesis chapter number 21 ayat 14 hingga 17, mungkin kita boleh baca ayat itu, dan menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Pada usia 86 tahun, isteri keduanya melahirkan seorang putera, anak lelaki, iaitu namanya Ismail alaihissalam. Kemudian pada usia 99 tahun, isteri pertamanya Sarah telah melahirkan seorang putera, namanya dipanggil Ishak alaihissalam. Beza kedua-dua mereka, Ismail dengan Ishak, beza berapa tahun? 13 tahun. Dan ayat yang saya akan baca ini, selepas Ishak dah 2 tahun, Ismail dah berapa? 15. Adik di sini siapa 15 tahun? Ada siapa di sini 15 tahun? Diri sikit. Mari sini, mari sini. Mari. Diri sini. 2 minit ya, diri, 2 minit ya. Okey, jangan bergerak diri. Now, cerita yang saya akan baca sekarang, dia sebut tentang pada pagi itu Ibrahim alaihissalam menghalau isterinya Hajar dengan Ismail alaihissalam dan memberi mereka sebotol air dan sedikit makanan. Dan Ibrahim alaihissalam letak budak, iaitu Ismail alaihissalam, di atas bahu ibunya, dan ibunya mendokongnya berjalan di padang pasir. Selepas sekian lama jalan di padang pasir, makanan habis, minuman habis. Maka Hajar letak Ismail alaihissalam di bawah belukar, di bawah pokok, dan dia pergi cari makanan dan minuman untuk Ismail alaihissalam, dan dia tak sanggup nak lihat anak dia mati. Orang yang mengarang ayat ini, dia terlupa. Kenapa lupa? Pada masa itu Ismail alaihissalam bukan 2 tahun, dia sudah 15 tahun. Ada tak mana-mana di sini ibu, kamu ada anak lelaki 15 tahun, kamu dokong dia jalan pergi balik papan, pergi shopping, ada? Tengok umur dia, ada tak ibu dokong? Terima kasih. Apa yang saya nak cerita di sini,
kesilapan manusia ini dalam kitabnya. Kalau ini kalam Allah, kesilapan tu tidak mungkin berlaku. Sebab Tuhan tahu tak usia berapa Ismail alaihissalam. Inilah sebahagian sebab-sebab yang buat Brother Lim ni susah nak terima. Sebab banyak kelemahan, banyak tulisan manusia, banyak kecacatan. Maka saya terpaksa tinggalkan agama Kristian 27 tahun yang lalu. Dan kemudiannya saya mengkaji agama Islam. Apa yang menarik saya kepada Islam? Banyak perkara, masa hanya tinggal 10 minit. Saya terpaksa ringkaskan. Yang menarik saya kepada agama Islam adalah satu ayat dalam Quran, iaitu surah Baqarah, surah kedua, ayat 255. Kenal tak ayat ini? Ayat 255. Ayat apa tu? Ayat tu kursi. Okey, ayat ini, Brother Lim bila baca ayat ini, tahu tak magnet? You know what is magnet? Positif, negatif magnet. Bila saya baca ayat ini, dia seolah-olah magnet ni menarik satu sama lain, melekat. Kenapa? Sebab ayat ini, selama ini persoalan saya telah jawab persoalan yang saya ada, iaitu nak tahu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Macam mana nak kenal siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan? Bila saya baca ayat ini, rupa-rupanya jawapan dalam Quran, surah Baqarah ayat 255. Dan ayat ini bagi saya kenal macam mana nak bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Saya bagi contoh. Dalam Islam kita percaya ada pencipta, kan? Kita percaya tak alam ini ciptaan? Banyak agama di luar mempunyai kepercayaan yang sama, terutamanya agama jiran kita. Dan ayat ini, pencipta ini ciptaan. Dia tulis apa? Dia kata kalau pencipta, syarat pertama dia mesti kekal. Tahu kekal? Kekal abadi, kekal selama-lamanya. Betul? So siapa yang kekal? Pencipta kekal ke ciptaan yang kekal? Pencipta kekal. Ciptaan kekal tak? Tak kekal. Maka ciri-ciri pencipta pertama mesti kekal dulu. Kalau tak kekal, ciptaan. Yang kedua, awal akhir. Pencipta ada awal akhir tak? Tak ada. Ciptaan semua ada awal akhir. Semua lahir dan akan mati. Yang ketiga, masa, ruang, jisim. Pencipta terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Dia jatuh tak dalam masa, ruang dan jisim? Tak faham perkataan ini? Masa? Oh, waktu. Okey, tukar waktu. Pencipta dia jatuh tak dalam waktu? Dia ada waktu tak? Tak ada. Ciptaan ada waktu tak? Ada. Betul? Maka ketiga syaratnya, pencipta tak terikat kepada masa, ruang atau jisim. Yang keempat, bergantung. Pencipta bergantung tak kepada matahari, udara, makan, minum? Siapa yang bergantung? Ciptaannya. Segala-gala yang ada nyawa dalam alam ini semua bergantung kepada matahari, udara, makan, minum. Betul? Last kali, rehat, tidur. Tuhan pencipta perlu rehat tidur tak? Tak perlu. Ciptaan perlu. Nah, kalau kita kumpulkan semua ini, pencipta syarat pertama kekal. Ada tak apa-apa dalam alam ini yang kekal? Maka tak ada apa-apa dalam alam ini layak jadi pencipta. Yang kedua, okey, awal akhir. Segala-gala yang ada nyawa dalam alam ini semuanya ada awal akhir, lahir mati. Tapi pencipta dia kekal. Maka kalau kita ada awal dan akhir, maka kita tidak layak jadi Tuhan. Kita adalah ciptaan. Yang ketiga, masa atau waktu. Pencipta terikat tak kepada waktu? Tak. Ciptaan semua terikat kepada waktu. Yang keempat, bergantung. Pencipta perlu tak? Ada keperluan tak? Tak perlu. Ciptaan
ada keperluan. Rehat tidur, pencipta tak perlu, ciptaan perlu. Nah, kalau kita lihat 5 perkara ini, 5 ciri-ciri pencipta ini, ada tak sesiapa dalam alam ini yang mempunyai 5 ciri-ciri ini? Ada tak sesiapa? Selain pada Allah, jangan sebut Allah, siapa yang ada? Tiada. Betul? Maka kita boleh bezakan tak ciri-ciri pencipta begini, ciri-ciri ciptaan begini? Kita bisa bezakan, jelaskan. Nah, pencipta bila cipta kita, dia akan program tak kita kenal dia. Pencipta cipta kita, dia akan program tak kita kenal dia. Dia akanlah. Pendekkan ceritalah, ada tak mana-mana satu kitab di dunia, kitab suci agama yang sebut tentang ini 5 perkara adalah ciri-ciri pencipta? Ada ke tidak? Kamu tak jumpa dah dalam satu ayat, melainkan dalam Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 255. Ayat ini adalah kayu ukur untuk kita nak kenal siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Faham same ke kayu ukur? Yastik. Alat ukur untuk mengenali siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Saya bagi contoh, kita letak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas. Ini pencipta ciptaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal ke tak kekal? Maka dia adalah ciptaan. Nabi Muhammad SAW ada permulaan pengakhiran tak? Atau awal akhir tak? Ada. Dia adalah ciptaan. Sebab dia tak ada ciri-ciri pencipta. Dia terikat tak kepada waktu, ruang dan jisim? Terikat. Ciptaan. Dia bergantung tak kepada udara, matahari, makan, minum? Ciptaan. Dia rehat dan tidur tak? Ciptaan. Maka Nabi Muhammad SAW langsung tak ada ciri-ciri ketuhanan. Dia adalah ciptaan. Kalau kita letak Siddhartha Gautama Buddha, pernah dengar tak? Tak pernah. Okey, letak Siddhartha Gautama Buddha. Dia kekal ke tak kekal? Dia seorang manusia yang pernah wujud dan telah meninggal. Maka dia tak kekal. Dia hebat, tapi dia tak ada ciri-ciri ketuhanan. Dia adalah ciptaan. Dia ada awal akhir tak? Ada, dia lahir dan telah meninggal. Ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, waktu? Ya, dia hidup di muka bumi ini sampai usia 80 tahun. Ciptaan. Dia bergantung? Ya, ciptaan. Dia rehat dan tidur. Berarti dia langsung tak ada ciri-ciri ketuhanan. Kalau kita letak last satu, Jesus Christ, Nabi Isa alaihissalam. Dari sudut kita orang Islam, dia manusia, tak ada apa dah cerita. Daripada sudut orang Kristian, pertama, Kristian percaya dia adalah Tuhan. Satu. Yang kedua, okey, itu mereka percaya dia Tuhan. Kita tak masuk campur lah, itu kepercayaan mereka. Tetapi apa yang saya nak sebut adalah kita kenal Jesus daripada mana? Sama ada daripada Quran ataupun daripada Bible. So dalam Bible, okey, ada rekod tentang siapa Jesus Christ. Dan mari kita tengok dalam Bible sama ada dia Tuhan ke dia manusia. Contoh, letak Jesus ke atas. Jesus kekal ke tak kekal mengikut Bible. Kalau kita baca Bible in the Gospel of Matthew chapter 27 verse 46, dalam kitab dia sebut, and Jesus Christ, he was crucified on the cross. Dia mati di kayu salib. Kalau dia mati, dia kekal ke tak kekal? Mengikut kitabnya, maka dia adalah ciptaan. Jesus ada awal akhir tak? Dia ada awal tak dulu? Mengikut kitabnya, Bible, Matthew chapter number 2 verse number 1, he was born in Bethlehem. Dia lahir di Bethlehem. Dia lahir. Okey, maka dia adalah ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, waktu? Mengikut kepercayaan Kristian, dia hidup di muka bumi ini sampai usia 33 tahun. Maka dia terikat kepada masa. Dia adalah ciptaan. Dia bergantung tak? Dia ada keperluan tak?
Ingatlah kita, ada sesiapa di sini bekas Kristian? Okey. Ingatlah kita cerita dalam Gospel of Luke chapter number 4 verse 1 to number 10. Cerita tu menceritakan Satan bawa Jesus ke gunung yang paling tinggi. Okey, saya tak ada masa nak cerita semua. Hanya nak cerita dia digoda oleh Satan. Alright. Selama 40 hari dia berpuasa 40 hari. Selepas 40 hari puasa, dia mula lapar. Dia pergi cari makanan. Maka dia bergantung tak sekarang? Bergantung, ciptaan. Dia rehat dan tidur, ciptaan. Maka mengikut rekod dalam kitabnya, Nabi Isa alaihissalam atau Jesus Christ langsung tak ada ciri-ciri ketuhanan. Langsung tak ada ciri-ciri ketuhanan. Letaklah apa saja, segala-gala alam ini di ke atas ini, semua akan masuk kategori ciptaan. Akhir sekali, kita semua di sini nak sembah pencipta ke ciptaan? Tak jawab, maksudnya nak sembah ciptaan. Nak sembah pencipta ke ciptaan? Tak faham ke bahasa saya? Nak sembah Tuhan ke nak sembah ciptaan? Tuhan tukar jadi Tuhan. Kita nak sembah pencipta, betul? Kita mau sembah ciptaan dia tak? Tak mau. Dalam bahasa Arab maksudnya apa? La ilaha, tak mau sembah apa-apa dalam seluruh alam ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu maksudnya. So kalau kita boleh faham hujah ini tak ada masalah saya nak terangkan keseluruhan. Hanya nak bagi tahu bahawa kalau kamu faham ini, boleh ajak anak-anak kita hujah ini, anak-anak kita kenal Allah jelas. Dan dia tak akan keliru lagi. Dia Tuhan ke dia tak Tuhan? Nak tahu Tuhan ke tak Tuhan, masuk saja nama ke atas. Dia akan jadi ciptaan. Maka kita boleh bezakan siapa pencipta, siapa ciptaan. Dan Brother Lee memeluk agama Islam 27 tahun yang lalu disebabkan mula dengan ayat ini. Dan selepas itu saya tak pernah berhenti untuk menyampaikan Islam, untuk mengajar orang macam mana nak menyampaikan, melatih orang Islam supaya Islam dapat disampaikan kepada semua manusia di muka bumi ini. Okey, so itu sedikit pengalaman saya macam mana saya berhijrah ke agama Islam. Dengan ini masa pun sudah habis. Saya berhenti di sini dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur yang menjemput saya. Saya mohon maaf ya, sebab bahasa saya mungkin kamu tak berapa faham, tapi buat-buat fahamlah. Sebab tetamu kan, kita kena bagi muka kepada tetamu kan. Itu gurau aja. Okey, so itu saja perkongsian pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Soalan satu boleh tak? Boleh. Ada yang mau ditanya ibu-ibu? Satu kesempatan, Fadil. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah. Mau bertanya kepada Ibu, bagaimana cara Ibu untuk menjaga keistiqomahan ketika di awal-awal masuk Islam? Karena kan dari keluarga saya Batak. Kalau saya menjaga keistiqomahan memang keluarga itu ya dari keluarga Nasrani kami itu. Sedangkan kalau adik saya itu dia masih di lingkungan Nasrani itu. Bagaimana cara menjaga keistiqomahannya itu dari Ibu? Sahabat, tolong terjemahkan. How to keep our istiqomah when masuk Islam. Okay. We have in her family mostly Batak tribes ya. Non-Muslim. Non-Muslim. Macam mana kita nak beristiqomah dalam agama Islam? Dia begini. Yang pertama, kamu kena, Islam agama ilmu. Kamu nak beristiqomah, kamu kena beristiqomah untuk belajar, mengkaji, berbincang. Itu pertama. Itu kena banyak meruangkan masa. Dan belajar Islam ini, kamu kena belajar dengan pakar. Ingat ya, saya tak kata ustazah tak bagus.
Tetapi kamu kena pastikan dengan pakar, betul ke? Pastikan apa yang kamu belajar tu betul ke tidak, tepat ke tidak. Okey, dan macam mana nak beristiqamah? Kamu kena campur bersama dengan pendakwa-pendakwa, ustaz-ustaz, orang yang hebat. Dan kalau kita berterusan bersama dengan orang yang hebat, maka kita akan dipengaruhi oleh mereka, sentiasa bersama dengan mereka, buat program bersama, buat aktiviti bersama, maka kamu akan automatically, kamu akan bersama dengan mereka, bergerak bersama, kamu akan dipengaruhi. Maka itu boleh membantu kamu beristiqamah. Dan kalau kamu mula menyampaikan dakwah, kamu mengajar, maka bila kamu menyampaikan, kamu mengajar, sebenarnya kamu sentiasa mengingati diri kamu. Sebab mulut, telinga kita paling dekat kepada mulut kita. So bila kita cakap kepada orang, telinga kita dengar dulu, kita mengingati diri kita dulu. Maka kalau kita nak kekal dalam istiqamah, kita kena pastikan kita menyampaikan, mengajar ilmu yang kita belajar. Okey. Now, akhir sekali, amalan kita, istiqamah kita, biasanya masyarakat akan amalkan cara terbalik. Tahu terbalik tak? Terbalik sama. Okey. Sepatutnya dalam Islam, ilmu, iman, amal. Ramai di kalangan kita amal saja. Kita tak menuntut ilmu, kita tak peduli ilmu. Itu bukan begitu. Sebab iblis syaitan paling suka kita amalkan Islam ikut-ikutan tanpa ilmu. Kadang-kadang kita amalkan, kita ingat ini sunnah Nabi, padahal ini bercanggah dengan sunnah Nabi. Tapi kita ingat dia sunnah Nabi sebab kita ikut aja. Maka kita akan sesat selama-lamanya. Sebab itulah bezanya orang yang betul-betul beriman, dia akan belajar Islam dengan ilmu. Okey? Dengan cara begini, insya-Allah sister, kamu boleh kekal istiqamah, kamu boleh amalkan Islam dengan bagus. So menuntut ilmu dan joinlah. Contohnya Isa bin Maryam, contohnya Sister Nevi, join, bantu, kita kerja sebagai satu tim, satu keluarga. Dan kalau kita sentiasa bersama, kita akan membantu, motivate satu sama lain. Maka itulah kita boleh kekal secara istiqamah dalam Islam. Wallahu alam bisawab.